Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap awak berada dalam keadaan sihat. Hari ini kita kembali belajar bahasa Melayu. Tajuk kita adalah pemajmukan. Majmuk ni apa? Majmuk ni pelbagai lah. Maksudnya kalau kita kata masyarakat majmuk, dalam masyarakat tu ada orang India, orang Melayu, orang Cina. Itu masyarakat majmuk, ada pelbagai. Apabila kita sebut tentang pemajmukan kata, ia merujuk kepada perkataan yang dibina dengan merangkaikan dua atau lebih kata dasar. Digabungkan dua atau lebih kata dasar menjadi satu kata baru. Kata majmuk mempunyai maksud tertentu dan dieja secara terpisah tetapi bertindak sebagai satu unit. Faham tak? Maksudnya, apabila ada dua kata dasar bergabung, dia menjadi satu perkataan baru yang mana ditulis secara terpisah dan tetapi maksud dia tetap satu. Sebagai contoh, kalau kita tengok kat sini, lampu isyarat. Lampu isyarat. Okey. Kata dasar yang pertama adalah lampu. Lampu itu adalah barang elektronik yang digunakan untuk mengeluarkan cahaya. Yang kedua, kata dasar yang kedua adalah isyarat. Isyarat bermaksud tanda. Tanda yang menerangkan maksud tertentu. Jadi apabila digabungkan, lampu isyarat menjadikan ia bermaksud satu benda, iaitu satu lampu yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pengguna jalan raya. Yang ada 3 lampu tu kan, warna merah, kuning, hijau. Ini lampu isyarat. Itu digabungkan dua kata dasar ini menjadi satu dan dia perlu dijarakkan di sini. Lampu isyarat. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Jadi maksudnya kata ni dia akan berdiri dengan sendirinya lah. Macam ni, setelah digabungkan tiada sisipan. Sebagai contoh, tiada sisipan lah, maksudnya dia kekal seperti bentuknya yang asal ni. Okey, kita tengok beberapa contoh kata majmuk. Yang pertama, rangkaian kata bebas. Ini digabungkan secara bebas kan? Ada beberapa yang digabungkan secara bebas. Yang cikgu sebut tadi, lampu isyarat. Yang kedua, rumah tumpangan. Okey. Yang kedua adalah rumah tumpangan. Rumah tumpangan ini apa dia? Rumah tumpangan. Rumah tumpangan adalah hotel. Okey. Kemudian meja tulis, iaitu meja yang digunakan untuk membuat kerja. Okey. Yang seterusnya adalah guru besar. Guru besar adalah ketua guru. Yang seterusnya kapal terbang. Kapal terbang itu bukan kapal dekat laut tu, dan bukan terbang. Kapal terbang tu adalah kenderaan yang digunakan untuk membawa penumpang yang boleh terbang ke udara. Tengah hari. Tengah hari bermaksud waktu matahari betul-betul di tengah-tengah paling panas. Pukul 12 itu tengah hari. Perahu, layar, jalan raya. Jalan raya ni jalan untuk kenderaan lah, air terjun. Okey. Kita tengok istilah khusus. Istilah khusus ini adalah penggabungan kata dasar yang menjadikan satu perkataan yang khusus. Lut sina. Apa maksud lut sina? Lut sina itu adalah satu keadaan, sifat yang boleh menembusi. Kita boleh tengok dia, sifat dia tertembus. Faham ke? Contohnya macam cermin. Cermin sifatnya lut sina. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak luar bila kita tengok cermin ataupun kaca. Segitiga. Segitiga ni bentuk segitiga kan? Bentuk segitiga. Pita suara ini adalah tempat kita mengeluarkan suara. Mata pelajaran. Mata pelajaran, ini semua dia menjadi satu perkataan. Walaupun ada dua kata,
dua perkataan tetapi bila digabungkan dia menjadi satu perkataan dan dia mendatangkan satu maksud yang khusus. Mata pelajaran atau mata pelajaran tu mata pelajaran lah yang kita belajar, BM, Bahasa Melayu, Sains, Matematik, telefon bimbit, smartphone. Okey, hiasan. Hiasan ni apabila dua kata dasar digabungkan dan dia menjadi satu kata hiasan. Contohnya cari jalan. Cari jalan ni bermaksud mencari penyelesaian lah. Buah hati. Buah hati ni maksudnya orang yang kita suka. Habis akal maksudnya dah tak ada idea. Nyawa ikan sudah nazak. Makan angin, berjalan-jalan maksud dia banyak mulut. Suka bercakap. Bulan madu, pergi bercuti. Okey. Walaupun kata majmuk dieja secara terpisah, namun terdapat juga kata majmuk dieja secara rapat seperti berikut. Ni antara kata majmuk yang dieja secara rapat. Contohnya sukarela. Apa maksud sukarela? Bahasa Inggeris dia volunteer. Maknanya dia melakukan suatu pekerjaan itu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi dia buat dengan hati yang terbuka. Itu dinamakan sukarela. Kaki tangan. Kaki tangan itu staff ataupun kumpulan lah. So kumpulan. Contoh kaki tangan kerjaya. Kaki tangan kerja. Maksudnya satu kumpulan orang yang bekerja. Pesuruh jaya, setiausaha, jawatan kuasa, warga negara, bumi putera, tanggungjawab, matahari, antarabangsa, suruhanjaya, kerjasama, beritahu, tanda tangan, olahraga, peribadi, duka cita, jana kuasa. Okey. Ini semua adalah kata yang telah mengalami proses pemajmukan dan dia tidak jarak, dia rapat. Okey. Jadi awak boleh tengok kamus bahasa Melayu untuk mengetahui apa maksud setiap ni. Cikgu tak sempat lah nak terangkan satu persatu. Okey. Kita pergi kepada contoh ayat. Banyak orang menyerbu penyanyi popular itu untuk mendapatkan tanda tangan. Jadi dia serbu, maknanya penyanyi popular itu nak dapatkan sign signature, tanda tangan penyanyi itu. Sebab tanda tangan penyanyi ni dia orang popular, berharga. Tanda tangan tu tahu signature lah. Contohlah signature macam ni kan, yang kita buat untuk hantar borang dan sebagainya, perlu ada tanda tangan pengesahan. Okey, seterusnya, kebanyakan remaja bermasalah disebabkan ibu bapa mereka bersikap lepas tangan. Apa maksud lepas tangan? Lepas tangan ini satu perkataan yang bermaksud tidak mengambil peduli, tidak kisah tentang keadaan anak-anak mereka. Kesannya anak-anak mereka menjadi remaja bermasalah. Yang seterusnya, hanya warga negara Malaysia yang diberi keutamaan untuk bekerja syarikat ini. Apa maksud warga negara? Rakyat. Jadi rakyat Malaysia saja yang diberikan keutamaan untuk bekerja. Ada satu syarikat, dia akan cari rakyat Malaysia saja sebagai pekerja dia. Okey, yang seterusnya, doktor menasihati pesakit-pesakitnya agar minum 7 gelas air masak pada setiap hari. Apa maksud air masak? Air masak itu air yang telah dipanaskan 100 darjah Celsius sehingga ia panas. Itu ialah air masak. Jadi doktor nasihatkan untuk sihat minum 7 gelas air masak. Yang terakhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia masih meneruskan usaha untuk mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan murid. Buta huruf ni kiasan yang bermaksud orang yang tidak reti membaca. Okey. Jadi secara ringkasnya, untuk pemajmukan ini awak kena faham ia terbentuk apabila beberapa kata dasar digabungkan dan membentuk kata yang baru. Jadi cikgu harap awak faham untuk pembelajaran hari ini, boleh praktiskan dalam penulisan dan awak boleh baca lagi banyak lagi buku untuk mencari lebih banyak lagi pelbagai kata-kata yang telah dimajmukkan, dan boleh baca kamus untuk memahami apa maksud kata-kata yang telah dimajmukkan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.